Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat SMK. Pada malam ini SMK menerima satu soalan lah daripada sahabat-sahabat SMK berkenaan dengan cara apa yang patut kita lakukan untuk kira kita menguruskan ayam kita lah di reban secara maksudnya harian, mingguan. Apa yang patut kita buat sebenarnya untuk ayam sama ni, kan? Ada 2-3 orang yang bertanya soalan lebih kurang mirip-mirip yang sama. So SMK kira kata menjawablah untuk pertanyaan ni. Apa yang patut kita buat lah kalau untuk SMK lah. SMK akan kata orang menjaga ayam serama ni. Kita kena pastikan kita kata bekas makanan dan minumannya selalu diperiksa setiap hari lah. Bekas makanan tu, itu paling penting sekali, bekas makanan. Lepas tu kita pastikan bekalan makanan dan air sentiasa mencukupi lah sebagai keperluan ayam sama kita. Maksudnya air jangan kurang, dan kalau boleh bekas air tu 2 hari 3 hari sekali, walaupun air tak habis, kita buang dan kita cuci dan kita tukar air lain kalau boleh lah. Lepas tu bekas makanan, minuman juga lah. Bekas makanan, minuman dia juga mesti kita selalu bersih. Bersih dalam keadaan yang kering, tak nak ada basah apa semua. Benda tu akan menyumbang kepada kata orang kehadiran bakteria dan makanan rosak dan seterusnya, akan menyebabkan ayam sakit dan sebagainya lah. Lepas tu kita belai ayam kita ataupun kita gosok ayam kita lah. Biasanya kalau SMK di reban SMK akan titik beratkan untuk anak-anak ayam SMK. Sebab SMK akan latih anak ayam ni daripada usia dia kira kata dalam 2 minggu. Dalam penjagaan ibu dia tu SMK akan ambil sekejap, letak atas meja. Tu SMK punya cara lah, sehingga dia membesar. Dan mana yang perlu urutan tu kita urut. Mana yang kita rasa macam belok ekor ke apa, kita cuba baiki dan rawat. Dan daripada situ kita akan nampak lah sama ada ayam tu kira kata boleh diklasifikasikan sebagai ayam game ataupun sebagai pembaka dan sebagainya. Sebab kita selalu pegang dia, kita akan perasan lah dia punya aksesori dia tu, sama ada aksesori dia tu ada kerosakan ke ataupun aksesori dia memang tip top ke dan sebagainya lah. So daripada situ lepas tu kotoran, terutama sekali pada anak-anak ayam yang baru kata orang yang lepas menetas umur seminggu beberapa hari tu, dia biasanya ada tahi yang akan lekat dekat bahagian punggung tu. Yang tu kena selalu cuci. Kalau anak ayam ni, kalau pengalaman kita lah, dan juga macam contoh macam sahabat SMK sendiri, iaitu abelan kodik, dia letak minyak gamat ataupun minyak ikan dekat bontot ayam tu, anak ayam tu, supaya tahi tu kira lancar lah dan lebih sihat. Dan kalau ikut Abang Lan ni, setahu yang SMK lah, dia ada ubat-ubat dia sendiri untuk anak-anak ayam ni membesar lah. Tapi nak minat untuk nutrisi tambahan tu, hubungilah Abelan Kodik. Kena ingat SMK tak dibayar untuk apa-apa yang SMK cakap ni. Ini apa yang kita kata yang SMK lalui sendirilah. Dan SMK kongsi bersama rakan-rakan. Lepas tu kalau untuk reban ayam, kalau SMK lah, kita kalau boleh lah sekurang-kurangnya kena bersihkan reban tu seminggu sekali. Tahi-tahi ayam dan lelaci ataupun kita kata pasir. Kalau penggunaan pasir, kita boleh panjangkan dalam tempoh 2 minggu ataupun 3 minggu berdasarkan keadaan kondisi pasir tu. Kalau pasir tu kira kata mulai kotor, banyak tahi apa semua, kena buang. Lepas tu kalau kehadiran kata orang serangga-serangga kecil-kecil tu, dah ada serangga ataupun binatang kumbang apa semua dekat pasir tu, maknanya dah kotor lah tu. So kita kena tukar lah. Kalau nak mudah tukar pasir ni, SMK bagi tips. Sebab SMK pakai cara tu kan, kita pakai vacuum. Kita pakai vacuum, lagi mudah kerja kita dan cepat, bersih. Dan kalau kita ada reban banyak, memang berjimatkan tenaga lah. Tu kalau tu kita bagi tips tu. Kalau reban ada cuma 1-2 je, pakai duster lah, biasa lah, pakai brush dengan skop biasa tu boleh lah kan. Tapi kalau nak senang, pakai vacuum lah. Lepas tu kalau untuk ayam serama dewasa, sebaiknya lah kita mandikan ayam tu seminggu sekali. Cuma dekat sini SMK suka nasihatkan, kalau boleh ayam betina yang dah start bertelur tu janganlah bagi mandi. Kalau boleh lah. Kejap lagi ada yang kata orang bertelur pramatang. Maksudnya tengah-tengah bagi mandi tu ayam tu boleh bertelur. Tu akan mengganggu
menjejaskan potensi untuk ayam tu mengeram dengan baik lah. Tu ada satu juga masalah yang akan datang pada rebal kita nanti. So kalau boleh untuk ayam yang kata orang ayam dara, ayam induk yang baru nak dimasukkan dengan jantan dan ayam jantan sendiri, kita bagi mandilah seminggu sekali dengan sempu anti kutu lah, yang tu yang terbaik. Kalau tidak ada sempu anti kutu ataupun kita kata kita bajet tak berapa ni sangat ni, apa yang saya buat, saya kongsi ni, pakai sabun pencuci pinggan tu, Sunlight. Bunyi nampak pelik, tapi sebenarnya yang tu adalah bagus. Cuma nanti kalau bilas tu, kena bilas bersih-bersih dan kita jemur ayam tu lah. Jemur kalau boleh pada cuaca yang kita kata tak hujan, tak mendung, cerah yang elok. Dan kalau boleh, masa dah jemur ayam ni, janganlah sekali-sekali tinggalkan ayam yang lebih mandi ni. Sebab tu kalau SMK selalu bagi nasihat, kalau kita nak bagi mandi ayam, pastikan hari tu kita memang tak ada kerja. So kita masa kita dengan ayam je, kita tunggu ayam tu sehingga dia kering dan kita simpan lah. Tu saya beritahu. Lepas tu untuk penjagaan ayam ni juga kalau boleh dekat kuku ayam tu kita potong. Kuku ayam kita potong dalam 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Jangan potong terlalu pendek sangat, tapi sekadar untuk tumpul. Ini penting, terutama sekali ayam yang menggunakan lantai yang kita kata lantai besi yang berdawai tu, dawai besi tu, mata punai dan sebagainya tu. Yang tu nanti kuku dia akan mudah lekat jaring lantai tu lah. So kena pastikan kuku tu kira sentiasa dipotong lah, dirapikan lah. Dan kalau ayam tu banyak sangat kutu, ataupun kita kata kita nak lebih cost effective, kita boleh gunakan Dettol dicampur dengan air dan kita rendam ayam tu, bukan rendam kepala lah, badan dia saja dengan leher dia tu, dalam 2-3 minit direndam dalam kata baldi. Lepas tu kita bilas dengan air dan kita bawa keluar. Biasanya kalau ayam yang banyak kutu, banyak serangga ni, kata orang banyak penumpang lah pada badan ayam tu, kalau guna Dettol ni memang cepat kita nampak hasil lah, timbul-timbul je binatang tu. Contohnya macam tu kan. Lepas tu kalau boleh makanan untuk ayam, makanan untuk ayam selama kita bagi dia vitamin, fiber, protein, karbohidrat dan juga kalsium yang mencukupi lah. Contoh kat sini vitamin ni pulang lah nak bagi multivitamin ke apa kata pulang. Jenis apa SMK tak kisahlah, tu masing-masing punya ni lah, sebab kita ada banyak kata bekalan ubat, so tak ada masalah bab tu. Kita bagi macam contoh macam fiber ni, macam bagilah makanan tambahan untuk ayam kita lah kan, mana-mana yang patut. Tapi yang penting kalau bagi SMK lah, dalam banyak-banyak vitamin, fiber, protein, karbohidrat, garam, mineral ni, yang paling penting bagi SMK kalau untuk ayam sama ni adalah tulang sotong. Itu paling penting sekali berbanding dengan kalsium lah. Kadang-kadang ada orang suka yang lebih kata orang klinikal menggunakan kalsium, tetapi sebenarnya masalah yang kalau bila kita gunakan pil kalsium ni, kita takut dia punya kandungan dia tu, dosage dia tu terlampau tinggi. Itu yang kita takut. Kalau kita menggunakan tulang sotong, ianya lebih kepada natural, dan efek kepada ayam tu kita boleh kata memang tak ada lah. Pengalaman SMK sendiri tak ada masalah. Kalau ayam tu banyak makan tulang sotong pun memang tak ada masalah lah. Itu berdasarkan pengalaman SMK lah. Lepas tu kita boleh bagi juga minyak ikan yang ada omega 3 kan, boleh bagi. Kalau nak murah minyak ikan ni, kalau boleh beli dekat kedai ubat. Jangan beli kat kedai yang jual pet shop. Kalau nak murah lah. Sebab kedai ubat ni dia jual kita kata dalam bungkusan ataupun tin yang banyak. Tapi kedai ubat macam modern ni, contoh macam kedai farmasi ni mahal lah ubat dia, sebab dia jenis branded kan. Kena pergi kedai farmasi yang kedai herbal Cina. Yang tu ada banyak, murah lah, kita kata murah. Tu tips tu SMK bagi terus tip tu. Lepas tu untuk dedak, SMK lebih suka gunakan dedak 201 daripada gold coin, sebab dia tak berbau sangat dan dia boleh tahan lama. Dan juga jagung jenis type C, jagung yang halus. Tu dua combination tu lah. Kadang-kadang semasa SMK berada di Semenanjung dulu, SMK letak juga sekoi. Tetapi sekoi dengan beras beras hancur tu, kita kata macam kepala beras tu ataupun temukut, itu pun boleh kita campur sekali.
Dedak panen satu bahagian 1/3 kira dedak 201, 1/3 jagung, 1/3 lagi sekoi kan. Ataupun 1/3 lagi kita bagi temukut ataupun kepala beras. Boleh, tak ada masalah. Tapi di Sarawak ni sukar sikit lah nak dapat temukut atau kepala beras tu. Sekoi tu ada tapi mahal. So bagi SMK kalau dekat Sarawak ni, SMK dah balik kat sini lebih kurang dalam 4 tahun. So penggunaan dedak tu memang SMK terpaksa guna gold coin. Sebab kalau guna dedak lain 201 jenis lain, dia ada kekurangan kata orang daripada segi protein lah, dan pembiakan. Kita akan perasan bila ayam direban kita, ayam jantan tu dia kita kahwinkan dia tetapi telur banyak kosong. Tu adalah antara kata orang apa nama kata orang macam kita simptom-simptom lah. Ayam jantan tu kurang protein. Kurang dedak hitam sebenarnya kan. Sebab tu kita pakai gold coin. Sebab gold coin ni dia punya dedak hitam tu lebih berkualiti lah. Bukan kata kita ingat SMK cakap benda ni berdasarkan apa yang SMK pengalaman SMK, dan SMK tak dibayar oleh mana-mana pihak untuk menyatakan apa-apa barang-barang yang SMK sebut ni lah. Tu kena bagi tahu awal. Lepas tu kalau boleh bagi ubat cacing untuk ayam serama ni secara berkala. Kalau SMK biasanya bagi, kalau untuk apa nama ayam SMK lah direban, SMK bagi 6 bulan sekali lah. Yang tu kebiasaannya lah, 6 bulan sekali. Itu bergantung pada jenis ubat yang dipakai lah. Tapi SMK pakai ubat yang SMK pakai tu selalu tu pil tu. Sebab tu pil tu untuk ayam sabung sebenarnya. Pil tu buatan Filipina. So SMK akan potong 2 sebab sesuai kepada untuk ayam sama. Tapi seekor ayam tetap sebiji, kecuali untuk anak ayam lah. Anak ayam kita bagi setengah je. Setengah tu kita potong 2 lagi. Maknanya kalau untuk anak ayam kira 1/4 daripada sebiji pil. Untuk ayam dewasa kita bagi setengah pagi, setengah malam. Dan bagusnya pil yang warna hijau daripada Filipina ni, dia tidak ada efek untuk ayam tu. Sebab apa? Ayam tak perlu puasa. Dan kena ingat, pil untuk ayam untuk bagi pil cacing yang kita bagi kepada ayam, dia ada jenis dia. Mana ayam kena puasa ataupun ayam tak payah puasa. Untuk yang pil yang hijau yang saya pergi pakai daripada Filipina ni tak payah puasa. So tak mengganggu gugat ayam sama. Ayam sama ni faham je lah, dia makan pun tak banyak. So kalau kita puasakan dia, tu yang mudah jadi cerita pelik-pelik tu. Tapi ada juga ubat lain. Contohnya kita ada apa lagi? Kita ada Chestolin ada kan? Kita ada Chestolin. Dan juga kita ada ubat cacing yang kita gentel tu daripada Thailand pun ada. Jenamanya pun saya tak kerti nak sebut lah, sebab tulisan Siam kan. Tapi kita nak, yang pentingnya kita nak hapuskan tu jenis-jenis cacing gelang lah dengan cacing sekum. Apa kalau kita sebut ni parental tartrate, cacing gelang ni lah, ataupun tetramycin dan piperazine. Nama cacing tu lah. Nama cacing pun canggih-canggih, susah nak sebut. So tu antara dia lah. So pencegahan penyakit macam yang saya cakap dalam episod sebelum ni, kalau boleh kita pakai apa nama ubat-ubatan jenis yang kita kata vaksinasi lah. Yang tu lebih terbaik lah, sebab mencegah lebih baik daripada merawat. Itu pendapat SMK lah. Saya kata nak pergi kepada ubat vaksin tu, sebab kita dah cerita tu kan sebelum ni. So kita pergi kepada contohnya macam untuk vitamin untuk ayam serama yang daily ni lah, daily usage ni, kita kata kita boleh pakai apa nama Anpicin 707 kan, tercampur dalam air minuman dia tu pun boleh. Tetapi bila kita guna apa nama ubat-ubatan yang kita campur, sirap ni campur dalam air ni, kena kalau boleh sehari ataupun 2 hari kena buanglah, tertukar lain kalau boleh lah. Sama juga dengan kata orang air SK Champion pun sama. Boleh dipakai air merah tu, tapi kena buang selalulah. Tak boleh dibiar sampai 3-4 hari ataupun sampai bekas air tu kering. Tak boleh lah. Ubat cacing tadi tu, selain daripada kata orang jenis Chestolin dan ubat yang kata warna hijau daripada apa nama daripada Filipina, dan juga ubat gentel yang daripada Siam tu, daripada Thailand. Kita juga ada ubat daripada Indonesia namanya Tetraclor. Tu pun kapsul dia ada, tapi Tetraclor ni dia bagi SMK lah, boleh diguna pakai. Cuma macam mana kata, kalau SMK tak berapa ni sangat lah, tapi boleh dipakai kalau tak ada kan.
Okey, itu sajalah untuk sekadar panduan menjawab kepada pertanyaan sahabat SMK tadi tu berkenaan dengan apa yang kita kena lakukan untuk ayam kita setiap hari ataupun setiap minggu kan, untuk ayam selama kita di reban kita. So itulah yang apa SMK lakukan. So semoga ianya dapat kata orang jadi kata orang guideline ataupun manfaatlah untuk sahabat-sahabat yang mana yang kita kata ingin tahulah kan secara amnya. So itu saja daripada SMK untuk kali ini. Hingga kita berjumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum, salam Seramamania daripada SMK di Kuching, Sarawak.